saya bagi kes 2020. Terima kasih kerana datang pada hari ini. Kami hanya akan bercakap bahasa Melayu, terjemahan bahasa Inggeris bertulis akan diberikan. Nama kami Rusia binti Sabrarin, Nur Natasha Alicia binti Hamali, dan saya Kalbina binti Anggayu. Kami berumur 21 tahun. Kami merupakan warga Sabah dan bekas pelajar SMK Taung Busik, sebuah sekolah menengah di daerah Kota Belud, Sabah. Kami merupakan kumpulan plaintiff kedua Mahkamah Tinggi yang menyaman Kementerian Pendidikan dalam litigasi kepentingan awam terhadap guru ponteng. Saudari Siti Nafira menjadi sumber inspirasi kami. Bersama-sama kami menyaman 5 defendant ke Mahkamah Tinggi selepas guru bahasa Inggeris yang defendant pertama enggan memasuki kelas kami selama 4 bulan. Kelima-lima defendant tersebut ialah guru, pengetua SMK Taung Busik, ketua pengarah pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kerajaan Persekutuan. Kes ini didedikasikan untuk semua guru jujur yang menderita dan bekerja keras menggantikan rakan sekerja mereka yang tidak hadir. Kes ini juga adalah untuk semua ibu bapa yang menderita yang menyadari anak-anak mereka telah ditipu daripada mencapai potensi diri. Kes ini untuk kita semua, pelajar yang menderita dan terluka, di mana keterangan anda sebagai saksi boleh melindungi masa depan negara kita. Cukuplah sudah. Perbicaraan kami akan bermula pada hari Isnin, 5 September 2022. Hampir 2 tahun selepas difailkan, kami akan berdiri teguh untuk ketulusan dan perbicaraan yang saksama. Buat pertama kalinya, wanita muda di Kota Belud dan Kerajaan Persekutuan akan dilayan sama rata. Perkembangan mahkamah. Pertama, kami bertekad untuk menjadi generasi yang mengalami kami bertekad menjadi generasi yang terakhir yang akan mengalami masalah ini. Kitaran kemiskinan ini mesti berakhir. Kedua, untuk membela beribu-ribu rakyat Sabah yang miskin. Ketahuilah, ramai yang mahu bangkit tetapi tidak diendahkan. Sedangkan penderaan terus berlaku dan tiada reformasi sistematik yang berpaksikan keadilan dibuat. Kita mesti ingat, jika kita terus memperlakukan kita dengan layanan sebegini, kita bukan lagi satu kesilapan, tetapi sikap sebenar mereka. Ketiga, kami mahu kes kami dan bukti kami didedahkan kepada umum. Cukuplah dengan semua rekod sekolah yang dirahsiakan, teknik tekanan dan intimidasi serta mesyuarat tertutup. Semua orang mesti melihat apa yang kami lihat. Dalam perbicaraan ini nanti, setiap orang akan menyaksikan apa yang kita saksikan. Keempat, kita tahu satu-satunya masa kerajaan mengambil berat ialah apabila kerajaan tahu mereka mungkin kalah. Tetapi hanya berlaku di mahkamah atau dalam pilihan raya. Ini masalah sistemik dan sudah tentu memerlukan penyelesaian yang sistematik. Selama beberapa dekad, rakyat Sabah, Sarawak dan Semenanjung yang miskin melihat kerajaan hanya memindahkan guru atau membuat janji manis menjelang waktu pilihan raya. Kelima, perjuangan kami adalah untuk guru kami yang jujur dan rajin. Mereka masih bersusah payah, walaupun beberapa pegawai berpangkat rendah ditukar. Pemberi maklumat guru hanya akan dilindungi apabila keseluruhan sistem diubah. Terus terang, adalah satu penghinaan kepada pemberi maklumat guru di seluruh Malaysia jika kes litigasi ini tidak menyaman Kementerian Pendidikan. Hari ini, kami akan berkongsi 2 pengumuman. Pertama, selepas 6 bulan lewat, Kerajaan Persekutuan membaikkan pembelaan mereka pada Jun 2021 lalu. Ya, 6 bulan lewat. Biar saya jelaskan latar belakangnya. Kami memfailkan litigasi kami pada 22 Disember 2020.
dengan penyata tuntutan 11 muka surat. Apa yang berlaku antara Januari 2021 hingga Mei 2021 dan 4 sebutan mahkamah. Defendant tidak memfailkan pembelaan di Mahkamah Tinggi. Kami mengeluarkan kenyataan pada Mei 2021 menyatakan litigasi kami telah menunggu 135 hari tanpa pembelaan defendant. Kemudian defendant mengambil tambahan 1,5 bulan selepas kenyataan kami. Secara keseluruhan, kami plaintiff dan mahkamah terpaksa menunggu atas 181 hari selepas pemfailan kami. Hanya pada 21 Jun 2021, defendant dapat memfailkan pembelaan. Kami mengingatkan Anda, pembelaan mereka hanya perlu membalas kenyataan tuntutan 11 muka surat oleh 3 gadis berusia 18 tahun di Kota Blut. 180 hari. Saya agak terkilan kerana pihak defendant lewat menghantar pernyataan pembelaan diri mereka. Adakah mereka tidak ingin membela diri mereka atau mereka tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan? Hal ini dikatakan demikian kerana berkemungkinan pihak defendant ingin menjatuhkan semangat pihak plaintiff atau menakutkan pihak plaintiff. Kelewatan pihak defendant menghantar penyata pembelaan selepas 181 hari merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Saya ingin katakan, strategi murahan langsung tidak mematahkan semangat kami untuk memperjuangkan keadilan. Tukar tanggungjawab Anda bahawa orang-orang miskin seperti kami akan terus berdiam diri. Bebaskan hak kami, kembalikan hak kami, jangan usik hak kami. Perkembangan terkini Mahkamah Kedua. Dalam tempoh 6 bulan, di mana defendant tidak dapat mengemukakan sebarang pembelaan, defendant juga telah mengambil tindakan luar kehakiman untuk memaksa kami menarik balik kes mahkamah terhadap kami. Ia, pegawai di bawah defendant ketiga dan keempat, Ketua Pengarah Pendidikan dan Menteri Pendidikan. Anda telah mendengar cerita, kini Anda akan melihat realiti. Ramai pegawai KPM telah dituduh melakukan pelanggaran undang-undang sebelum ini, terutamanya terhadap masyarakat miskin, rakyat Sabah, Sarawak dan orang asli. Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana kita boleh bercakap tentang ini? Adakah kita membuat tuduhan tanpa bukti, tanpa mengikut prosedur mahkamah? Tidak. Kami memberitahu Anda, kami berazam untuk menjadi generasi terakhir dan kami telah bersedia. Antara Januari 2021, hanya beberapa jam, hari dan minggu selepas saman kami, hingga April 2021, kami mengumpul bukti audio dan bukti gambar tentang gangguan defendant untuk segera menggugurkan kes terhadap diri mereka sendiri. Kementerian Pendidikan, kerana mereka tahu kami akan teruskan kes kami. Hanya kami yang boleh menarik baliknya. Mereka tidak boleh meminta peguam negara atau kementerian untuk menghentikan kes kami. Jadi, mereka membuat ugutan luar kehakiman terhadap kami dan keluarga kami. Tetapi, kami secara rahsia merakam ugutan mereka. Seperti yang mereka katakan, ludah atas langit, kena muka sendiri. Dalam 4 bulan itu, kami memperoleh bukti penting tentang gangguan di luar kehakiman mereka. 9 tangkapan skrin WhatsApp kenyataan defendant, rakaman audio selama 30 minit pengetua sekolah Nuzi alias Haji Balus alias Muhammad Haji Balus dan 3 lagi guru. Pada 22 Januari 2021, pengetua SMK Tambusi Nuzi Muhammad Haji Balus meminta plaintiff Mahkamah Tinggi Rusia, saudari Rusia, seorang pelajar tingkatan 6 dalam semester akhir, bertemu dengannya dalam mesyuarat tertutup. Pengetua Nuzi telah pun bertemu keluarganya secara tertutup.
yang telah dipaksa untuk mendesak Rusia untuk menggugurkan kesnya. Di sebelah pengetua Nuzi ialah Encik Roslan bin Assam, Yusuf bin Rakuman, dan Muhammad Sabana bin Abdurrahman. Rusia dengan bantuan pantas seorang pelajar lain menghidupkan telefonnya dan mula merakam audio keseluruhan perbualan secara rahsia. Di bilik pengetua ada 4 lelaki dewasa. Semuanya pegawai defenden dengan Rusia sahaja sebagai pelajar. Nuzi dan yang lain kemudian menyoal Rusia berulang kali mengenai kes mahkamahnya, dakwaannya, niatnya membangkitkan beberapa ketidakhadiran Rusia ke sekolah ketika Rusia menjaga bapaknya yang sakit. Malah keselamatan rumah Rusia juga disoal seperti dia mempunyai sistem CCTV. Sebelum itu, pengetua telah berjumpa bapa Rusia di sekolah SMK Taun Gusi. Berbeza dengan defendant, kami mengikut undang-undang dan prosedur mahkamah. Pegawai kementerian tidak mempunyai hak untuk membuat mesyuarat tertutup untuk menyoal pihak plaintiff mengenai litigasi mereka tanpa kehadiran peguam mereka. Walaupun pihak plaintiff adalah pelajar, pengetua sekolah tidak berada di atas undang-undang dan ini adalah percubaan besar untuk menjejaskan proses keadilan. Kami tahu cara mematuhi peraturan dan cara menangkap mereka yang melanggarnya. Saya, Kalvina, ialah seorang ketua pengawas SMK Taung Gusi. Natasha ialah pengawas SMK Taung Gusi. Dan Rusia ialah ketua kelas. Kami dilatih untuk menghentikan salah laku dan defenden. Paling teruk, pegawai-pegawai defenden ketiga dan keempat, Kementerian Pendidikan ini telah melihat telefon Rusia dan memintanya untuk mematikan. Dalam menunjukkan keberanian yang luar biasa, saudari Rusia tahu mengenai defenden pengetua Nuzi dan lain-lain telah melanggar undang-undang dan Rusia terus merakam defenden. Pada 26 April 2021, kami mengambil keterangan ini dan memfailkan injunksi mahkamah terhadap 4 defenden utama, guru, pengetua, ketua pengarah pendidikan dan menteri pendidikan. Injunksi mahkamah adalah remedi yang sangat jarang diberikan terutamanya terhadap kementerian. Secara keseluruhan, seperti seluruh Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa itu ini bermakna defenden ketiga ketua pengarah pendidikan pertama Habibah binti Abdul Rahim dan kemudian Nur Zamani Abdul Hamid dan defenden keempat Menteri Pendidikan. Pada masa itu Razid Jidin, memang injunksi kami terhadap kementerian terpakai sepanjang perbicaraan berlangsung. Namun kami tetap teruskan. Pada 7 September 2021, Mahkamah Tinggi menyampaikan perintahnya. Kami berjaya. Mahkamah mengeluarkan injunsi perintah sekatan terhadap defenden pertama Jenal Jamran, defenden kedua Syed Haji Hanafi, pengetua asal dari 2017, defenden ketiga ketua pengarah pendidikan dan defenden keempat menteri pendidikan. Apakah yang ada dalam fikiran defenden dan pegawai Kementerian Pendidikan sehingga mengganggu proses keadilan? Mengapa mana-mana pegawai KPM akan campur tangan dalam kes mahkamah yang sedang berjalan? Adakah warga pendidik negara kita tidak mampu atau tidak mahu menerima pengasingan kuasa perlembagaan? Tidak ada salah faham. Malah di mahkamah, Peguam Kanan Persekutuan yang mewakili Kementerian Pendidikan dan semua defenden lain memilih untuk tidak membantah permohonan kami. Apa yang membuat kami menjadi sasaran di sini? Adakah kerana mahkamah melayan kami sama rata, sama seperti yang dinyatakan dalam perlembagaan? Adakah kerana kita melanggar budaya takut mereka? Adakah kerana kita enggan berdiam diri? Adakah kerana kita bersatu dan enggan berundur? Adakah kerana kita
Adakah kerana kita tinggal di salah satu daripada 10 daerah termiskin di Malaysia? Seperti yang ditulis oleh Alexandria Ocasio-Cortez, kadangkala orang yang menyalahgunakan kuasa akan menyalahkan semua orang lain dengan alasan salah faham. Menyalahgunakan kuasa akan menyalahkan semua orang lain dengan alasan salah faham. Ya, penyalahgunaan kuasa mereka. Kenapa? Ia adalah taktik untuk meraih simpati daripada orang biasa yang pernah melalui situasi mereka menjadi mangsa salah faham. Pendera mahu kita fikir, saya pernah buat silap dan mungkin anda juga pernah buat silap yang sama. Tetapi pendera ini sengaja mencipta budaya takut dan ugut. Budaya takut hanya bertujuan untuk mendiamkan mangsa. Tetapi apabila budaya diam tidak lagi berkesan, pendera menukar semula jawapan mereka kepada orang lain salah faham saya. Budaya takut adalah budaya yang disengajakan. Penindas tersinggung ketika yang tidak tertindas menolak untuk mati dalam diam. Pembaharuan diperlukan. Integrasi ini juga untuk mereka yang bersungguh-sungguh berdakwah, menghormati orang miskin, membantu orang Sabah, menyokong wanita atau berjuang untuk pendidikan. Namun apabila mereka melihat masalah kita, mereka taksub dengan penyelesaian yang menyelesaikan hanya separuh daripada masalah dengan 15 tahun dan masih mereka meninggalkan banyak kerompongan untuk melindungi kuasa mereka sendiri. Jadi dasar sedemikian untuk membantu kami menjadi tidak berguna sama sekali. Terlalu ramai yang belajar tentang kuasa kerajaan dan kuasa rakyat daripada ahli politik atau penjawat awam tertinggi. Manakala ramai pemimpin Malaysia kaya, pengecut atau tidak bertanggungjawab. Inilah sebabnya segelintir daripada mereka bercakap tentang pemeriksaan haid sebelum 2020 atau guru penting melampau sebelum 2018 atau rasuah dalam pendidikan. Masalah sebenarnya ditemui di dalam kampung, di dalam pangsapuri, di dalam rumah panjang dan di rumah orang biasa. Bagi kebanyakan orang di Kota Belud, kerana mereka telah menerima ia boleh menjadi lebih teruk. Kini mereka telah kehilangan keupayaan untuk membayangkan bahawa ia juga boleh menjadi lebih baik. Nah, kami telah membuktikan mereka salah sama sekali dengan kemenangan injunksi kami. Seperti yang mereka katakan, sungguh melucukan bahawa orang memanggil kami naif kerana mempercayai perubahan boleh dicapai adalah sama orang yang sama mempercayai Kementerian Pendidikan akan buat reformasi sendiri. Antara masa kami memfailkan kes kami dan hari ini, ada dua tajuk berita muncul. March 2021, guru sekolah rendah Sabah mendapat hukuman penjara lebih lama kerana serangan seksual di Kota Belud, Sabah. November 2021, bekas guru mendapat 28 tahun lagi kerana penderaan seksual di Sipitang, Sabah. Ini hanya isu sensitif kepada mereka yang merupakan sebahagian daripada sistem. Kepada yang lain, ia hanya menunjukkan pihak dalam sistem pendidikan yang gagal melindungi anak-anaknya. Berdiam diri mengenai realiti ini tidak akan melindungi kanak-kanak. Ia melakukan segala-galanya untuk melindungi orang dewasa yang tidak mampu mengakui realiti ini. Dan kepada mereka yang ingin kita diam, penolakan pengecut adalah pujian kepada yang berani. Berapa ribu lagi anak Sabah menerima ugutan daripada pengetua? Mereka sebaik sahaja mereka bersuara. Sudah tiba masanya untuk salah laku sekolah disiasat oleh pihak ketiga yang natural. Ia adalah
satu-satunya cara untuk melindungi pemberi maklumat guru, pemberi maklumat pelajar dan pemberi maklumat kementerian. Seperti yang kita lihat, walaupun kes mahkamah belum selesai dan hakim menjangkakan tidak campur tangan, beberapa pegawai KPM masih sempat mencampuri proses keadilan. Anda tidak perlu pergi ke mahkamah seperti yang kami lakukan. Defendant telah mengambil tindakan sedemikian bagi hanya guru yang tidak hadir selama 4 bulan. Apa yang mereka lakukan dalam kes lebih teruk? Kami menyuruh agar siasatan bebas dan perlindungan memberi maklumat bebas di luar cawangan eksekutif. Apa yang kita ada di mahkamah adalah apa yang sepatutnya ada pada setiap pelajar di sekolah. Jangan dakwa penyokong belia yang gimmick dan hela murahan. Kepada belia hari ini, macam tiada siapa yang cuba menyelesaikan masalah yang kita hadapi di negara kita. Sebaliknya, semua orang yang hanya sibuk berusaha untuk mendapatkan wang yang mencukupi supaya masalah dalam negara kita tidak terpakai kepada mereka. Ramai pemberi maklumat pelajar dan guru telah bersuara dan terus bersuara menentang salah laku, salah guna kuasa dan kesalahan jenayah di Menteri Pendidikan. Mengapa orang lebih berani dalam zaman sekarang? Kerana generasi kita faham, kita tidak boleh hanya membalut luka rakyat dipijak rodah ketidakadilan. Kita sendiri perlu memacu jejari bagi menghalang roda tersebut. Litigasi ini adalah untuk semua rakyat Sabah. Terdapat beribu-ribu seperti saya di seluruh Sabah. Dalam kelas saya, di sekolah saya. Saya akan bersaksi bagi mereka yang tidak pernah bersuara. Jika anda masih mempunyai suara, sertai saya dan bersaksi. Lagipun, pemburu singa selalu akan dimuliakan sebab singa belum belajar menulis untuk memberi kesaksian. Jika kamu berasa malu dengan apa yang berlaku kepada kamu dan kami, rasa malu dihaskan untuk perkara yang kami pilih untuk dilakukan, bukan untuk keadaan yang terpaksa ke atas kami. Tidak ada rasa malu. KPM dalam laporan awam dan temu bualnya telah mengakui Malaysia mempunyai guru yang ponteng melampau. Kes mahkamah ini adalah cermin pada Malaysia dan daripada menukar pantulan di cermin. Ada yang marah dengan kanak-kanak yang memegang cermin itu. Jika kamu berasa takut dengan apa yang akan mereka katakan, ada kalanya kamu mesti bersuara. Bukan kerana kamu akan mengubah mereka, tetapi jika kamu tidak bersuara, mereka telah mengubah kamu. Jika kamu berasa kecil kerana bagaimana kami dilayan, ia adalah tepat kepada kami pelajar, ibu bapa, guru memegang kuasa yang begitu besar sehingga mereka takut dengan kesaksian dan suara kami. Dan siapa yang benar-benar menganggap kita lemah, hanya penindas yang mahu kita bersikap begitu. Ada yang merasa tenang dengan menyalahkan diri sendiri kerana alternatifnya ialah mengakui bahawa pemimpin dan pendidikan kita berbohong kepada rakyat luar bandar dan miskin Sabah. Tentang hak kita, tentang pendidikan kita, tentang betapa teruknya masalah itu, tentang berapa ramai guru jadi mangsa dan kerja keras menderita sebab isu pegawai ponteng, dan tentang bagaimana ramai dalam kalangan kita, anak-anak dan cucu kita telah hilang. Sejarahnya walaupun peritnya tidak boleh dipadam. Tetapi jika kita terima sejarah kita dengan keberanian, sejarah itu tidak akan berulang lagi. Ia masih jelas bahawa jika guru tidak memasuki kelas, teachers lose nothing if they don't teach. If they don't teach, students lose everything if they don't learn. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan peguam kami kerana bekerja keras selama ini dan membantu rakyat Sabah mencapai 4 kejayaan 2
perbicaraan ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar dan bekas pelajar yang telah memberikan solidariti kepada kami. Kami tetap mengalukan semua. Kami juga berterima kasih kepada guru-guru dan pegawai KPM yang telah mendorong kami untuk terus maju. Guru yang jujur juga menjadi mangsa pegawai yang penting. Kami berterima kasih kepada banyak CSO dan NGO yang tidak teragak-agak untuk menyokong litigasi kepentingan awam saya. Sokongan anda dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung telah menaikkan semangat kami. Kami berterima kasih kepada banyak pihak di media yang terus membuat liputan tentang kisah remaja Malaysia, tentang skandal dalam pendidikan dan melaporkan tanpa rasa takut dan pilih kasih. Anda mempunyai kuasa yang besar untuk membersihkan Malaysia. Kami bersolidariti dengan ramai aktivis, sama ada baru dan lama, yang telah berdiri dalam jumlah yang besar untuk make school as safer place dan pendidikan bersih. Mereka telah banyak berkorban, contohnya Ain Husniza, Putri Balkis dari Save Our Schools dan ramai lagi. Paling penting, kami berterima kasih dan memberikan solidariti kepada rakan sekolah dan plaintiff bersama dan seluruh masyarakat Kota Belud, Sabah dan Malaysia. Litigasi kami mungkin kelihatan seperti 4 gadis lawan Kementerian Pendidikan dan guru penting yang melampau, tetapi kami melihatnya lebih seperti puisi ini oleh Jasmine Kaur. Litigasi kami hanya mungkin kelihatan seperti 4 perempuan kehadiran guru, maaf. Tetapi kami bukannya yang pertama. Beribu-ribu lagi mangsa seperti kami masih mengalami sistem yang sangat tidak adil dalam sistem pendidikan kami. Kami akan menemui mangsa seperti kami